Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Ini adalah kali pertama saya menggunakan segmen dalam video. Sebab saya ada terbaca satu komen daripada penonton lah. Dia bagi cadangan supaya saya pelbagaikan jenis konten dalam video. Maknanya tak semestinya saya tumpukan kepada penceritaan kisah seram. Jadi sebab itulah saya perkenalkan segmen di dalam video saya. Dalam video kali ini saya ada dua kisah misteri dan seram. Dan di hujung video saya ada tambah segmen baru, iaitu segmen pelik dan aneh. Maknanya ada 3 kisah lah semua sekali. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah pertama ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton dengan nama samaran Apai. Bila sebut Apai ni, bagi penonton yang dah biasa menonton video di channel ni, pasti dah tahu. Apai adalah seorang penonton yang berbangsa Iban dan tinggal di Sarawak. Jadi kebanyakan cerita yang Apai kirim memang berlaku di Sarawak. Samalah dengan kisah kali ni. Cumanya, kisah kali ni dialami oleh salah seorang kawan Apai yang berbangsa Cina. Nama kawan Apai itu adalah Mei Ling, perempuan lah. Kalau anda masih ingat, dalam video-video sebelum ni memang saya ada ceritakan kisah tentang Mei Ling. Antaranya adalah kisah seram Gunung Santubong dan juga kisah seram supermarket, di mana Siti dan juga Mei Ling bekerja sama-sama di supermarket tu. Kisah ni berlaku di Sarawak pada tahun 2010, sehari sebelum Chinese New Year, malam tahun baru Cina. Maknanya keesokan hari tu Hari Raya Cina. Mei Ling sekeluarga tinggal di Kuching, Kuching Sarawak. Dan bila nak raya tu macam biasalah, Mei Ling sekeluarga akan balik ke kampung. Kampung Mei Ling ni terletak di Sarike, Sarawak. Mei Ling sekeluarga bertolak lewat daripada rumah. Diorang bergerak lebih kurang pukul 10 malam dengan menaiki sebuah kereta SUV milik ayah Mei Ling. Anggota keluarga Mei Ling terdiri daripada 5 orang. Mei Ling, mak dan juga ayah Mei Ling, adik perempuan Mei Ling dan juga adik bongsu Mei Ling, lelaki, berusia 6 tahun pada masa tu. Bila dah siap kemas barang semua, dah letak semua barang-barang dalam kereta, diorang sekeluarga pun bertolaklah daripada rumah. Kereta SUV milik ayah Mei Ling ni ada 7 tempat duduk. Dan pada malam tu, ayah Mei Ling yang memandu. Ayah Mei Ling di kerusi pemandu, mak Mei Ling di sebelah kerusi memandu, dan di kerusi penumpang pula, di barisan paling depan tu, diletakkan beg. Barisan kedua, Mei Ling dan juga adik perempuan Mei Ling. Dan di kerusi paling belakang, adik Mei Ling. Adik lelaki Mei Ling yang berusia 6 tahun tu. Pada mulanya, semuanya berjalan dengan lancar. Memang tak ada apa-apa masalah lah. Masalah bermula bila Mei Ling sekeluarga sampai di sebuah bukit. Bukit tu terletak di satu kawasan selepas daripada Serian. Daripada Kuching, lepas tu jumpa Serian, lepas tu jumpalah bukit tu. Masa nak mendaki bukit tu, kereta yang dipandu ayah Mei Ling tiba-tiba semput. Kereta tu tak pernah buat hal macam tu. Lagipun sebelum bertolak tadi, ayah Mei Ling memang dah cek lah keadaan enjin semua, air semua cukup, minyak hitam cukup ke tak, lepas tu angin tayar semua ayah Mei Ling dah cek. Bila kereta tu dah nak mati macam tu, ayah Mei Ling pun cepat-cepatlah parking dekat tepi. Dan akhirnya enjin kereta tu mati. Ayah Mei Ling cepat-cepat tarik handbrake pada masa tu. Masa tu kedudukan kereta ayah Mei Ling berada di tengah-tengah pendakian. Maknanya belum sampai ke puncak lah. Dah banyak kali ayah Mei Ling cuba hidupkan enjin, tapi memang tak hidup. Bila ayah Mei Ling tengok dekat panel meter, nampaklah dekat situ, rupanya enjin tengah panas. Temperature memang tinggi lah pada masa tu. Jadi ayah Mei Ling keluar daripada kereta dan pergi cek enjin. Tengok-tengok tangki radiator dah kosong. Memang dah overheat lah pada masa tu. Tapi masalahnya sekarang ni, dalam kereta tu memang ayah Mei Ling tak standby air. Memang tak ada. Ayah Mei Ling dah mula risau. Sebab malam tu masa dia memandu daripada Kuching tadi, sampailah ke Serian dan sampai dekat bukit tu, memang tak banyak kenderaan. Adalah 2-3 biji aja yang berselisih dengan kereta dia.
memang pelik tu. Sebab biasanya kalau malam Chinese New Year ni, jalan memang sibuk. Memang banyak kenderaan yang berada atas jalan raya. Memang berbezalah dengan malam tu. Tunggu, memang tak ada kenderaan yang lalu dekat situ. Sambil menunggu kenderaan lalu tu, ayah Mei-ling ni, dia tengoklah keadaan sekeliling. Memang tak nampak lah anak-anak sungai ke apa, memang tak ada di kawasan tu. Masa tu, Mak Mei-ling pun keluar daripada kereta, bercakap dengan ayah Mei-ling lah. Lebih kurang 10-15 minit lepas tu, Mei-ling dan juga dua orang adik dia ni, adik perempuan Mei-ling dan juga adik bongsu Mei-ling yang lelaki tu, dah mula kepanasan daripada tadi berada dalam kereta. Sebab bila enjin dah mati ni, memang tak ada aircon lah. Akhirnya diorang bertiga pun keluar daripada kereta dan lepak dekat luar. Jadi pada masa tu, kesemua ahli keluarga Mei-ling berada di luar kereta. Masa tu hari dah lewat, pukul 12.40 macam tu lah. Tak lama lepas tu, kelihatan daripada jauh, ada kelibat seorang wanita berjalan menaiki bukit sambil tangan dia sebelah kanan memimpin seorang budak lelaki dan tangan sebelah kiri memegang satu bekas air. Bekas air jenis yang labu sayung tu. Bekas labu sayung ni digunakan oleh orang zaman dulu. Simpan air dekat dalam tu. Dan pada masa tu Mei-ling perasan di belakang wanita ni ada lagi seorang kanak-kanak lelaki. Kedua-dua kanak-kanak lelaki yang ikut wanita ni, seorang yang dipimpin dan seorang lagi yang berada di belakang wanita ni, kedua-duanya hanya memakai seluar pendek. Bukan seluar pendek yang zaman sekarang ni. Seluar pendek nampak macam seolah-olah buatan tangan, buatan sendiri. Dan wanita tu pula, dia cuma berkemban saja. Wanita tu dan juga dua orang kanak-kanak lelaki ni berjalan terus menuju ke arah Mei-ling sekeluarga. Wanita tu berjalan aja sampailah tiba di depan, betul-betul di depan ayah Mei-ling. Bila wanita tu dah sampai dekat depan ayah Mei-ling, wanita tu hulurkan bekas air labu sayung tu. Ayah Mei-ling pada masa tu terpinga-pinga lah. Dia tak faham kenapa perempuan ni tiba-tiba bagi dekat dia bekas air labu sayung tu. Padahal wanita ni tak tahu pun apa masalah kereta ayah Mei-ling ni. Dia tak ada tanya apa-apa pun. Dan ayah Mei-ling pun tak bagi tahu apa yang tak kena dengan kereta tu. Tapi ayah Mei-ling malas nak fikir banyak. Ayah Mei-ling hulurkan tangan dan ambil bekas labu sayung yang berisi air tu. Sebab memang pada masa tu ayah Mei-ling dan juga keluarga dia perlukan air untuk isi dalam tangki radiator. Masa ayah Mei-ling nak ambil bekas air tu, isteri ayah Mei-ling ataupun Mak Mei-ling menarik baju ayah Mei-ling daripada belakang. Bila ayah Mei-ling toleh, tengok Mak Mei-ling cakap, "Janganlah, jangan ambil." Ayah Mei-ling cuma tersenyum saja dan dia cakap, "Dah ada orang nak tolong ni pun dah cukup baik. Takkanlah kita nak menolak. Nak cari dekat mana air? Memang tak ada air dekat sini. Kita terima je lah." Ayah Mei-ling pun ambil lah bekas labu sayung yang berisi air tu. Masa tu sebenarnya Mei-ling ni asyik pandang aja ke arah wanita tu. Daripada atas sampai bawah. Mei-ling terperasan dekat pergelangan tangan wanita tu ada satu tatu. Tatu yang biasanya ada di tubuh wanita berbangsa Iban. Jadi Mei-ling tahu wanita ni mungkin berbangsa Iban. Bila wanita tu dah bagi bekas labu sayung yang berisi air tu kepada ayah Mei-ling, dia pun sambunglah berjalan sambil pimpin anak dia. Tapi pada masa tu Mei-ling terperasan anak wanita tu tinggal seorang saja. Yang dia pimpin tu je ada. Yang tadi dia nampak berjalan dekat belakang perempuan tu dah tak ada. Mei-ling mula memandang ke arah sekeliling nak cari budak lelaki tadi. Tapi tak ada. Ayah Mei-ling pula pada masa tu dah dapat bekas yang berisi air tu. Dia pun cepat-cepat pergi isi dalam tangki radiator. Memang dah boleh isi pada masa tu sebab enjin dah sejuk. Lepas dah isi, dah biar sekejap bagi air tu turun habis, barulah ayah Mei-ling cuba hidupkan enjin. Dan memang diorang bernasib baik. Enjin berjaya dihidupkan. Mei-ling dah rasa seronok lah pada masa tu. Tanpa membuang masa, diorang pun masuklah balik dalam kereta dan teruskan perjalanan. Lebih kurang 4-5 minit macam tu selepas kereta tu bergerak, tiba-tiba adik Mei-ling yang bongsu ni, yang lelaki berumur 6 tahun, yang duduk di kerusi paling belakang, dia tiba-tiba bersuara, "Ayah, boleh tak berhenti dekat sini?" Ayah Mei-ling pun perlahankan kenderaan dan parking ke tepi jalan. Ayah Mei-ling tanyalah, "Kenapa adik? Adik nak kencing ke?" Lepas tu adik Mei-ling jawab, "Tak adalah, kawan adik ni, dia nak keluar.
dia nak balik ke rumah dia. Ayah tolonglah buka pintu belakang ni. Masa tu Mei-ling, adik perempuan Mei-ling, mak dan juga ayah Mei-ling semuanya meremang. Mei-ling pada masa tu memang dah teringat, agaknya budak ni lah yang tadi dia nampak follow wanita tu daripada belakang. Ayah Mei-ling pada masa tu memang dah tak fikir apa. Dia keluar daripada kereta dan dia pergi buka pintu belakang. Bila ayah Mei-ling buka pintu belakang, adik Mei-ling ni tiba-tiba melambai. Dia cakap bye. Bila adik Mei-ling ni dah buat reaksi macam tu, lambai sambil cakap bye macam tu, Mei-ling sekeluarga ni faham lah, mungkin budak yang kawan tadi, yang adik bongsu Mei-ling ni cakap, mungkin dah pergi. Jadi ayah Mei-ling tutup balik pintu dan masuk balik dalam kereta dan terus memecut meninggalkan kawasan tu. Sepanjang perjalanan tu, Mei-ling perasan adik perempuan dia ni daripada tadi tak bercakap apa-apa. Sepatah perkataan pun tak keluar daripada mulut dia. Biasanya dia lah yang paling bising. Dia hanya duduk menundukkan muka dan berpeluk tubuh dan nampak macam nak menangis. Tapi Mei-ling pada masa tu dia biarkan dulu. Tak apalah, nanti kalau ada berhenti dekat mana-mana, dia nak tanya adik dia ni apa yang tak kena. Lebih kurang jam 3 pagi, Mei-ling sekeluarga tiba di satu tempat perhentian rehat. Nama tempat rehat tu adalah Lacau Seri Aman. Jadi bila dah sampai dekat tempat rehat tu, ayah Mei-ling pun parkinglah kereta untuk pergi minum-minum dulu, rehat-rehat dulu. Jadi pada masa tu semua orang turun daripada kereta, kecuali adik bongsu Mei-ling yang lelaki tu yang berumur 6 tahun. Dia dah tidur pada masa tu. Tidur di kerusi paling belakang. Tak apalah, biar je lah dia tidur. Jadi mak ayah Mei-ling dan juga adik perempuan dia turun daripada kereta dan pergilah ke satu kedai kopi ni. Diorang minum-minum lah dekat situ. Masa tu barulah Mei-ling tanya adik dia, "Adik, kau kenapa? Okey ke tak ni?" Masa tu barulah adik perempuan Mei-ling ni buka mulut. Kak tak nampak ke tadi? Mak dengan ayah tak nampak ke tadi?" Masa tu Mei-ling dan juga ayah Mei-ling tanya, "Nampak apa?" Tapi pada masa tu mak Mei-ling tak bersuara. Dia senyap aje, seolah-olah dia nantikan apa yang adik Mei-ling ni nak cakap. Masa tu barulah adik Mei-ling ni bagi tahu apa yang tak kena. "Mak, ayah, kakak, tadi perempuan yang datang dekat ayah bagi bekas air tu, adik rasa perempuan tu bukan orang. Sebab adik nampak perempuan tu tak berjalan. Perempuan tu terapung bersama dengan anak dia dan meluncur menuju ke arah ayah." Mei-ling dan juga ayah Mei-ling terkejut dengan apa yang si adik ni cakap. Masa tu tiba-tiba mak Mei-ling menyampuk, "Betul lah bang, saya pun nampak benda yang sama tadi. Sebab tu saya tak bagi abang ambil air yang perempuan tu bagi." Rupanya mak Mei-ling pun nampak benda yang sama. Ayah Mei-ling pada masa tu cepat-cepat pergi kat kereta. Dia buka bahagian depan dan dia tengok dekat tangki radiator tu. Bila ayah Mei-ling tengok, masih ada lagi air dalam tangki radiator. Maknanya air yang perempuan tu bagi memang air betul lah. Lepas dah periksa semua tu, ayah Mei-ling pun kembalilah dekat meja tadi tempat dia minum kopi dengan anak dan juga isteri dia. Baru je ayah Mei-ling duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki tu datang ke meja tempat Mei-ling sekeluarga ni minum dan bercakap dengan ayah Mei-ling. "Encik, saya nak tumpang tanya ni, encik sekeluarga ni okey ke tak?" Bila lelaki tu tanya macam tu, ayah Mei-ling ni rasa pelik lah. "Kami okey je, kenapa encik tanya macam tu?" Lepas tu lelaki tu cakap, "Tak adalah, tadi masa saya lalu dekat satu bukit ni, lepas serian tadi, saya daripada Kuching, lepas serian tu ada satu bukit. Saya nampak kereta encik ni tadi berhenti betul-betul dekat tengah-tengah jalan nak mendaki bukit tu. Jadi bila encik dah berhentikan kereta dekat tengah-tengah jalan masa nak mendaki bukit tu, saya tak boleh nak lalulah jalan tu. Saya bunyikan horn beberapa kali, tapi tak ada respon daripada encik. Saya terpaksa potong lah. Masa saya potong tu, saya terperasan encik sekeluarga tidur dalam kereta. Saya bunyikan lagi horn, tapi encik sekeluarga masih lagi tak bangun. Jadi saya terpaksalah tinggalkan kawasan tu. Saya ingat jenis kereta yang encik pandu dan juga nombor pelik encik. Tak sangka pula dekat tempat rehat ni kita berjumpa lagi. Sebab itulah saya datang dekat sini nak tanya, encik sekeluarga okey ke tak?" Ayah Mei-ling tercengang pada masa tu. Dia dah jadi tak faham apa sebenarnya yang dah berlaku. Tapi ayah Mei-ling dia cover lah. Dia tak tunjuklah gelabah ke apa kan. Dia bagi tahu je lah lelaki tu, "Oh tak ada apalah.
kami penat tadi, kami semua mengantuk, jadi kami tidurlah dekat situ. Lelaki tu pun cakap, oh tak apalah macam tu. Kemudian lelaki tu beredar, meninggalkan meja Mei-Ling sekeluarga. Masa tu, Mei-Ling, mak ayah Mei-Ling dan juga adik perempuan Mei-Ling, semuanya sedang berfikir, apalah yang sebenarnya berlaku kepada diorang sekeluarga pada malam tu. Bila masa pula diorang tidur? Diorang tak tidur masa dekat bukit tadi. Kereta mati, diorang keluar daripada kereta dan ada seorang wanita ni bersama dengan anak dia datang bagi bekas air. Setahu Mei-Ling sekeluarga, itulah yang berlaku. Tapi lelaki ni pula cakap, dia ternampak Mei-Ling sekeluarga tidur dalam kereta. Dan kereta ayah Mei-Ling ni berhenti di tengah-tengah jalan. Memang tak dapat apa-apa jawapan lah pada masa tu. Bila dah selesai minum semua, Mei-Ling sekeluarga pun masuk dalam kereta dan teruskan perjalanan. Pada pukul 5 pagi, akhirnya Mei-Ling sekeluarga selamatlah tiba di kampung, di Sarikih, Sarawak. Pada pagi tu, bila semua orang dah bangun, dah siap sarapan pagi, semua dah mandi, Mei-Ling tanya adik dia, adik lelaki dia yang berusia 6 tahun tu. Semalam adik cakap, ada kawan adik nak balik kan, yang adik suruh ayah berhenti kereta tu. Lepas tu adik bongsu Mei-Ling ni cakap lah, yelah kak, kenapa? Mei-Ling pun tanya, kawan adik tu pergi ke mana? Adik Mei-Ling pun jawab lah, masa ayah buka pintu belakang tu, kawan adik tu dia terbang pergi dekat hutan berhampiran dengan bukit tu. Mei-Ling meremang bila dengar adik dia cakap macam tu. Lepas tu adik Mei-Ling menambah lagi, kawan adik yang pakai seluar pendek tu terbang sama macam perempuan yang bagi bekas air dekat ayah tu. Dia pun terbang juga. Mei-Ling dah mula ketakutan pada masa tu. Dan betul lah apa yang mak dan juga adik perempuan dia nampak. Apa yang diorang nampak pada malam tu memang bukan manusia. Wanita yang pegang labu sayung tu, dua orang kanak-kanak yang berseluar pendek tu, semuanya bukan manusia. Boleh jadi Mei-Ling sekeluarga memang betul-betul berhenti dekat tengah-tengah jalan, naik bukit tu, dan memang diorang tidur agaknya pada masa tu. Mungkin betul lah apa yang lelaki dekat tempat rehat tu cakap. Sampai sekarang persoalan tu masih lagi tak terjawab. Kisah kedua ni berlaku di Selangor pada tahun 2010. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Ustaz Rani. Ustaz Rani ni adalah seorang pengamal perubatan Islam. Selain tu, dia juga bekerja sebagai seorang penceramah bebas dan juga seorang ahli kaunseling. Pejabat tempat Ustaz Rani ni bekerja terletak di Batu Cave, Selangor. Sepanjang bekerja dekat situ, Ustaz Rani dah banyak berhadapan dengan individu-individu yang bermasalah. Tak kiralah daripada remaja sampailah orang-orang tua. Macam-macam kes. Ada yang mengandung, lepas tu kekasih lari, ada yang kes kena sihir, kena santau, macam-macam benda lah. Dan kisah yang diceritakan oleh Ustaz Rani kali ni melibatkan satu pasangan muda. Pada satu hari ni, adalah satu pasangan muda ni datang ke ofis Ustaz Rani di Batu Cave tu dan berjumpa dengan Ustaz Rani. Bila pasangan ni dah duduk, Ustaz Rani pun tanyalah, ya encik, ada apa yang boleh saya bantu? Ada masalah apa? Pada mulanya, yang si lelaki ni, pasangan muda ni, yang lelaki tu susah nak bercakap, macam malu-malu macam tu lah. Yang perempuan ni pula, pasangan dia dah cubit peha dia. Maknanya nak suruh bercakap lah, bagi tahu je lah ustaz ni. Yang lelaki ni mulalah bercakap, macam ni ustaz, saya dan juga tunang saya ni ada satu masalah. Kami selalu dihantui oleh bayangan ular sawa yang besar. Ustaz Rani ni bila dah dengar macam tu, dia pun tanyalah, oh macam tu, kamu ada pukul ular ke sebelum ni? Lepas tu lelaki tu cakap, tak adalah, saya tak pernah pukul ular pun. Bila dah dengar macam tu, Ustaz Rani ni pun cakap lah, oh tak pernah pukul, tapi kalau encik dan juga tunang encik ni dah kena ganggu macam tu, mesti ada sebab. Takkanlah tak pasal-pasal encik kena hadap semua benda ni. Mesti ada punca. Bila Ustaz Rani cakap macam tu, yang si lelaki ni sekali lagi diamkan diri. Yang perempuan tu pada masa tu dah tunduk dan nampak macam nak menangis. Masa tu Ustaz Rani mula bercakap, Ustaz Rani ni sebenarnya dah biasa hadap benda-benda macam ni. Memang kebanyakan orang individu yang bermasalah ni memang malu, susah nak bagi tahu masalah sebenar. Ini bukan first time. Memang dah biasa Ustaz Rani hadap benda macam ni. Jadi Ustaz Rani pun bagi tahulah pemuda tu, macam ni encik, tolonglah jangan malu dengan saya.
Encik perlu bagi tahu supaya saya dapat tahu punca sebenar berlakunya gangguan ni. Samalah macam orang sakit. Orang sakit jumpa dengan doktor, doktor akan siasat dulu. Cari dekat mana punca menyebabkan penyakit tu. Bila doktor tu dah tahu punca, barulah mudah doktor tu nak bagi ubat dan nak bagi nasihat supaya penyakit yang sama tak berulang lagi. Lama juga pemuda tu diam selepas dengar Ustaz Rani cakap macam tu. Akhirnya dia pun buka mulut, dia mulalah bercerita. Sebenarnya macam ni Ustaz, setahun yang lepas, saya dan juga tunang saya ni pernah dibelit ular. Masa tu saya dan juga tunang saya ni belum lagi bertunang. Kita orang masih lagi pasangan kekasih. Masa tu kami bekerja di tempat yang sama, di Shah Alam, Selangor. Kita orang banyak buat benda tak elok Ustaz. Mula-mula kenal dulu memang kita orang tak buat lah benda-benda tak elok ni. Tapi lebih kurang 2 bulan selepas tu, kita orang mula keluar dan mula buat benda-benda tak elok. Kita orang sebenarnya kalau pergi keluar, pergi dating, selalu pergi dekat satu taman ni. Taman rekreasi ni terletak berhampiran dengan hutan. Kami pernah pergi dekat situ pada hari Minggu dan juga hari bekerja. Selalunya kalau hari Minggu memang ramailah orang. Tapi bila kami nak buat benda-benda tak elok ni, kami akan pergi pada hari bekerja. Pada satu hari ni, hari bekerja, kebetulan pada masa tu kami berdua kerja shift malam. Jadi pada waktu siang tu kami free lah. Kami pun plan lah nak keluar, nak pergi dekat taman yang berhampiran dengan hutan tu. Masa kami pergi tu tengah hari waktu bekerja. Ustaz bayanglah, memang tak ada orang dekat kawasan tu. Saya nak cerita dekat Ustaz pun saya malu. Tapi tak apalah, saya ceritakan dekat Ustaz. Bila kami berdua tengok tempat tu lengang, tak ada orang, lagilah mudah kami nak buat benda-benda tak elok ni. Kami pun cari tempat sesuai. Tempat tu terletak berhampiran dengan satu anak sungai. Dan dekat situ juga ada satu pokok balak yang besar. Dan ada semak-semak dekat situ. Kami pilih tempat tu ada sebab. Sebab sebelum ni memang kami dah pernah buat benda-benda tak elok ni. Dan ada orang mengendap kami buat benda tu. Jadi bila dah jumpa tempat yang elok ni dan tak ada orang dekat situ, kami pun bentanglah surat khabar. Dan kami mulalah buat hubungan yang tak elok tu, hubungan badan yang tak elok. Kami berzina dekat situ Ustaz. Dah tanggalkan baju semua, kami pun mulalah buat perkara tu. Sedang kami buat perkara tu, kami tak sedar dekat bahagian kaki ada seekor ular sawa yang sangat besar sedang tidur dekat situ. Masa kami buat perkara tak elok tu, kaki saya tak sengaja tertendang ular tu. Kami memang tak perasan ada ular dekat situ. Bila ular tu dah kena tendang macam tu, ular tu dengan pantas membelit kami berdua. Bila dah kena belit dengan ular sawa yang besar macam tu, rasa macam nak putus nyawa. Macam nak mati saya Ustaz pada masa tu. Makin kami meronta, makin kuat ular tu belit kami. Tak ambil masa lama, beberapa saat saja. Tunang saya ni dah nak pengsan pada masa tu. Saya pula memang dah sesak nafas, tak boleh nak bercakap. Tapi saya gunakan tenaga yang berbaki ni, saya menjerit minta tolong. Saya dah tak peduli dah. Perasaan malu ke apa tak peduli. Yang penting saya nak hidup. Saya nak selamatkan nyawa saya sendiri dan juga nyawa tunang saya. Tak lama lepas tu, lepas saya menjerit minta tolong tu, nampaklah ada seorang lelaki ni keluar daripada kawasan semak. Dia keluar sambil membawa sebatang kayu. Kayu yang dia bawa tu agak besar saiz dia. Lebih kurang saiz lengan orang dewasa. Bila lelaki tu datang, dia angkat kayu tu. Nampak macam nak libas lah kayu tu. Tapi dia tak agak-agak. Sebab pada masa tu, ular tu dah nganga luas mulut. Seolah-olah nak telan saya. Maknanya, posisi kepala ular dan juga kepala saya tu dekat. Mungkin lelaki yang bawa kayu ni, yang angkat kayu ni, risau nak libas, nak pukul kepala ular tu. Risau kalau-kalau terpukul kepala saya. Tapi pada masa tu saya merayulah dekat lelaki tu. Tolonglah, pukul je kepala ular ni. Lepas tu barulah lelaki tu hayunkan kayu. Dan kenalah kepala ular tu. 2-3 kali dia ketuk kepala ular tu. Memang kuatlah dia ketuk. Lepas tu barulah saya rasa belitan ular tu mula lemah. Dan kami pun selamatlah. Lelaki tu tolong alihkan ular tu dan pakaikan kami pakaian. Bila kami dah lengkap berpakaian, barulah lelaki yang pukul ular tadi pergi panggil. Panggil cari orang dekat kawasan tu minta tolong. Masa tu memang saya terfikir Ustaz, daripada mana lelaki ni datang. Tapi saya rasa lelaki tu dia mengendap. Mengendap saya dengan kekasih saya, tunang saya sekarang ni buat projek. Tapi tak kisahlah, elok juga dia ada dekat situ. Boleh tolong kami. Bila dah ada orang datang tu,
Diorang ni tolonglah bawa kami pergi ke hospital. Bila dah sampai dekat hospital tu, dah buat pemeriksaan semua, saya diberitahu yang saya ada 2 tulang rusuk yang patah. Tunang saya satu tulang rusuk dia patah. Betapa kuatnya ular sawa tu belit kita orang. Semenjak daripada tu lah ustaz, saya dan juga tunang saya ni selalu ternampak-nampak kelibat ular. Tak kira waktu, tak kira tempat. Sedangkan orang lain langsung tak nampak. Kalau waktu malam jangan ceritalah, kita orang memang tak boleh nak tidur. Bila kita orang nak tertidur saja, akan mimpilah datang seekor ular sawa yang besar ni, datang menerpa ke arah kami dan membelit kami. 4 bulan selepas kejadian tu, kita orang pun bertunang. Sebab pada masa tu memang keluarga mendesak lah, keluarga saya dan juga keluarga tunang saya ni mendesak supaya kita orang cepat-cepat bertunang. Sebab pada masa tu dia orang memang dah tahu kami buat perkara tak elok tu. Bila Ustaz Rani dengar semua tu, barulah Ustaz Rani faham kenapa pasangan muda ni diganggu oleh bayangan ular tu. Ustaz Rani pun mulalah bagi nasihat dan juga saranan kepada pasangan muda ni. Ustaz Rani bagi tahulah, bertaubatlah, bertaubat dan jangan ulang lagi perbuatan tu. Kena segera bernikah, berkahwin, halalkan hubungan tu. Dan lagi satu, Ustaz Rani bagi sebotol air penawar. Ustaz Rani ajarlah macam mana cara nak guna air penawar tu. Air penawar tu boleh digunakan untuk minum dan juga boleh diletakkan dalam air mandi, buat minum dan juga buat mandi. Pasangan muda ni mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Rani, dan diorang pun balik. Tak lama lepas tu, Ustaz Rani pun dapat satu panggilan. Panggilan tu datangnya daripada pemuda yang dibelit ular sawa hari tu. Katanya, dia dan juga tunang dia dah sembuh sepenuhnya. Dah tak ada lagi ternampak-nampak kelibat ular. Dah tak ada lagi mimpi ular. Dia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Rani. Dan pada masa yang sama, dia jemput Ustaz Rani untuk hadir ke majlis persandingan dia. Rupanya dia dah berkahwin, dah bernikah dengan tunang dia tu. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Buat pertama kalinya, saya perkenalkan segmen ni. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan satu budaya yang pelik yang diamalkan oleh masyarakat zaman dulu di negara Bolivia. Pada tahun 2012, bulan Jun 2012, ada sekumpulan pekerja kontrak pembinaan sedang melakukan aktiviti ekskavasi di kawasan pinggir Laut Hitam, di Bolivia. Masa diorang semua melakukan aktiviti ekskavasi itu, diorang jumpa 2 rangka manusia. Tapi yang anehnya, 2 rangka tu berada dalam keadaan yang pelik. Ada satu kepingan besi yang bentuknya serupa dengan paku, bersaiz besar, terpacak di bahagian dada kedua-dua rangka tu. Dan bila sampel rangka tu diambil, dihantar ke makmal, diorang dapati usia rangka tu dah lebih 800 tahun. Sebenarnya perkara ni di Bolivia memang tak pelik, sebab diorang semua dah jumpa banyak rangka-rangka yang tertanam dalam keadaan macam tu. Maknanya sebelum daripada tu, tahun 2012 tu, dah banyak rangka-rangka yang ditemui dalam keadaan dipacakkan besi pada bahagian tubuh. Contohnya pada tahun 2004, benda yang lebih kurang sama juga berlaku. Ada sekumpulan pekerja ni buat kerja di satu kawasan pinggir bandar. Diorang terjumpa 6 rangka manusia. Cuma bezanya, penemuan pada tahun 2004 tu, besi tak dipacakkan di dada, tapi dipacakkan di bahagian tangan dan juga kaki. Kesemua 6 rangka tu macam tu. Jadi kenapa sebenarnya dekat Bolivia, banyak rangka-rangka yang dah berusia ratusan tahun ni dijumpai dalam keadaan macam tu, dipacakkan dengan besi-besi ini? Sebenarnya, masyarakat Bolivia pada zaman dulu percaya manusia yang mempunyai perangai buruk dan pernah melakukan perbuatan jahat, apabila dia mati, mayat dia akan bertukar menjadi vampire, iaitu makhluk penghisap darah. Itulah yang masyarakat Bolivia percaya pada zaman dulu. Dan diorang percaya untuk nak elakkan daripada orang jahat ni, orang jahat yang dah mati bertukar menjadi vampire, mayat orang tu hendaklah dipasakkan menggunakan besi. Tak kisahlah di bahagian mana. Sebab itulah banyak penemuan rangka-rangka yang pelik di Bolivia. Ada yang besi terpacak dekat dada, yang terpacak dekat tangan, dekat kaki. Disebabkan oleh kepercayaan ni lah. Dan katanya ahli sejarah, kebanyakan ahli keluarga si mati ni, yang orang jahat ni, diorang akan kuburkan si mati ni di tempat yang jauh daripada masyarakat.
Sebab itulah rangka-rangka pelik ni semuanya ditemui di kawasan terpencil, jauh daripada bandar. Bila kita dengar pasal kepercayaan masyarakat Bolivia pada zaman dulu ni, agak pelik dan juga mengerikan. Tapi sebenarnya perkara ni ada mendatangkan kesan positif juga kepada Bolivia pada zaman sekarang. Dari sudut arkeologi, penemuan rangka-rangka pelik ni mendatangkan kesan positif, terutamanya dalam industri pelancongan di Bolivia. Rangka-rangka pelik ni hampir kesemuanya disimpan dan dijaga di National History Museum di Sofia, Bolivia. Dan muzium tu menjadi salah satu lokasi tumpuan oleh pelancong-pelancong yang datang berkunjung ke Bolivia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.